Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim 'ala nabiyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Minal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, karena sekali lagi kita dapat bersama-sama meneruskan perbincangan kita dalam surah Yusuf, yang mana kita masih lagi berada pada ayat yang ke-8. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. Sadaqallahul azim. Kisah itu bermula tatkala saudara Yusuf berkata sesama sendiri, sesungguhnya Yusuf dan adiknya lebih disayangi oleh bapa kita daripada kita, padahal kita ini satu kumpulan yang ramai dan berguna. Sesungguhnya bapa kita adalah dalam keadaan tidak adil yang nyata. Saudara yang dirahmati Allah, sambungan kepada perbincangan kita dalam siri yang lalu, iaitu pada siri yang 8 ini, kita lihat bagaimana adakah kasih sayang Nabi Yaqub alaihi salam itu kepada Nabi Yusuf dan juga adiknya Bunyamin itu merupakan satu-satunya sebab yang mana saudara-saudaranya itu merancang konspirasi untuk menyahkan Yusuf dalam kehidupan mereka. Apakah begitu? Itu satu persoalan yang ditimbulkan. Dia sebenarnya, saudara, kalau kita melihat perbincangan ulama terhadap perkara ini, mereka memberi pandangan bahawa sesungguhnya bukan kerana kasih sayang itu satu-satunya sebab yang mana adik-beradik Nabi Yusuf alaihi salam melakukan sesuatu perbuatan jahat kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Tetapi sebenarnya di sebalik kasih sayang itu yang diberikan oleh Nabi Yaqub, ada perkara-perkara lain yang menghantui mereka, yang mana mereka rasakan seolah-olah berbaloi untuk mereka melakukan penyingkiran terhadap Nabi Yusuf alaihi salam. Kerana kalaulah semata-mata kasih sayang ibu ayah, sesuatu perkara yang rasanya satu perkara yang biasa, yang normal bagi kasih sayang ayah terhadap anak-anaknya, bahkan mereka itu sudah tentu akan berlumba-lumba untuk mendapatkan kasih sayang ibu bapa mereka. Tapi taklah sampai hingga ke peringkat mereka berazam untuk membunuh saudara mereka sendiri. Maka dengan sebab itulah, daripada itu para ulama menyatakan bahawa sesungguhnya ada sebab-sebab yang lain, antaranya tentang bagaimana suatu kepimpinan kekeluargaan, iaitu mungkin juga apabila saudara-saudara itu melihat bahawa bapaknya itu lebih menyayangi Yusuf alaihi salam, sudah tentu Yusuf akan menjadi pewaris atau pemimpin selepas daripada kewafatan bapaknya itu. Maka di situ mereka merasa tergugat. Maka di situlah suatu perencanaan yang dilakukan untuk melakukan pembunuhan ataupun menafikan Yusuf itu untuk mengambil tempat tersebut, kerana mereka merasakan bahawa merekalah yang sepatutnya mewarisi pangkat ataupun mewarisi kedudukan sebagai ketua dan sebagainya. Ini soal-soal yang melibatkan kehendak dalam diri manusia itu sendiri. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan persoalannya, saudara, bagaimana saudara-saudara Yusuf alaihi salam ini mereka melihat kasih sayang yang ditunjukkan oleh Yaqub, Nabi Yaqub alaihi salam. Bagaimana keadaan ini? Adakah oleh kerana bapa mereka itu nampak sangat dari urusannya, dari sudut mengendalikan ataupun menunjukkan dari kasih sayang itu dengan terang-terangan secara zahir? Maka kalau kita melihat juga satu perkara yang tidak masuk akal, kalaulah Nabi Yaqub alaihi salam melakukan suatu diskriminasi ataupun perbezaan dari sudut terhadap anak-anaknya, kerana Nabi Yaqub alaihi salam merupakan salah seorang nabi daripada nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai nabi sudah tentu dia tahu bahawa tidak wajar bagi seorang bapa untuk membeza-bezakan kepada anak-anaknya. Dan
Di situ kita lihat yang demikian itu menunjukkan bahawa sebagaimana disebut dalam kitab Al-Qisas Al-Qur'ani, yang mana menunjukkan bahawa Nabi Yaqub alaihi salam ini walaupun dia ada lebih kasih sayang terhadap Yusuf dan saudaranya, tetapi dari sudut berurusan secara zahir dengan anak-anaknya, mereka mengetahui betapa Nabi Yaqub alaihi salam berlaku adil terhadap anak-anaknya, supaya tidak berlakunya suatu perkara yang boleh menimbulkan persengketaan, iaitu Nabi Yaqub layan sama aja, layan anak besar ke anak kecil sama. Tetapi sesuatu yang melibatkan hati dan perasaan, ini manusia tidak boleh kontrol perkara ini. Kerana apa? Kerana kalaulah pembahagian dalam perkara-perkara zahir, perkara-perkara itu satu benda yang sangat-sangat mudah. Tetapi pembahagian keadilan dari sudut hati dan perasaan, maka ini sesuatu perkara yang manusia tidak mampu untuk melaksanakannya. Ini memang tidak mampu. Maka dengan sebab itulah kasih sayang itu bukan dari sudut urusan-urusan, ataupun kita lihat sebagai urusan muamalah Nabi Yaqub alaihissalam dengan anak-anak beliau. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, begitu juga kalau kita tengok juga bagaimana sesuatu perkara yang kita lihat, yang mana anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam ini, mereka agak cemburu dengan bapa mereka itu, kerana bapa mereka itu seolah macam sayang kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan adiknya Bunyamin itu, kerana mereka berasaskan kepada perkara-perkara yang melibatkan materialistik ataupun kebendaan semata-mata, untuk kehidupan dunia semata-mata. Maka dengan sebab itu mereka melihat dari sudut mereka itu usbah. Usbah itu mana satu kumpulan jamaah, yang mana mereka itu banyak membanting tulang membantu ibu bapa mereka. Sudah tentu mereka itu memberi manfaat yang lebih daripada Yusuf, daripada Bunyamin yang seorang dua saja. Maka dengan sebab itu, apatah lagi Nabi Yusuf dan Bunyamin ini masih kecil, mereka itu tidak dapat melaksanakan, tak dapat bekerja dan sebagainya. Apatah lagi zaman dulu, satu zaman yang memang ma'ruf di kalangan masyarakat pada waktu itu, mereka bangga dengan ramai, dengan banyak. Maka disitulah kita lihat bagaimana apabila mereka membuat satu pertimbangan itu, bukanlah satu pertimbangan dari sudut agama, tetapi mereka mempertimbangkan dari sudut keduniaan. Maka dengan sebab itulah mereka lihat mereka berhak untuk dilebihkan kerana mereka bekerja atau mereka mencari rezeki, ataupun mereka lah yang banyak membantu keluarga. Sedangkan kalau kita tengok Nabi Yusuf alaihissalam ini yang dilebihkan oleh Nabi Yaqub alaihissalam, bukan kerana semata-mata kebendaan, atau bukan kerana semata-mata kekuatan tubuh badan dan sebagainya. Sedangkan waktu itu beliau sangat kecil lagi, tidak mampu untuk bekerja, melainkan mungkin sikit-sikit saja. Tetapi sesuatu yang dipegang oleh Nabi Yaqub alaihissalam adalah yang melibatkan kerohanian, yang mana dia melihat bagaimana satu persediaan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dianugerahkan oleh Allah taala kepada Nabi Yusuf melalui mimpinya itu, yang ini menunjukkan satu benda yang sangat-sangat besar sebenarnya, bukan kerana kebendaan dan sebagainya. Sebab hari ini kalau kita tengok dalam konteks masyarakat kita pun, manusia dia banyak mempertimbangkan sesuatu itu dari sudut keduniaan. Sebab tu kalau kita tengok orang ni, dia muliakan orang. Kalau orang itu nampak hebat, dia akan muliakan. Tapi kalau orang itu nampak lekeh biasanya, dia pandang luaran saja, dia akan ketepikan ataupun dia tak akan ambil tahu. Jadi sebagai contoh, pernah ada suatu, saya melihat satu perkara yang dibuat orang lakonan lah, satu lakonan yang dia nak tengok bagaimana sifat masyarakat ini. Satu benda yang memberi pengajaran dan juga pengiktibaran juga kepada kita. Mereka ada satu rancangan Inggeris lah, diambil orang peminta sedekah ini, pengemis ini, pengemis, lalu dipakaikan baju smart-smart, pakai kot apa semua, kemudian lagak-lagak seolahnya menggunakan telefon. Waktu itu dia memerlukan sedikit wang, lalu dia tahan orang yang lalu lalang, kan, dia tahan orang lalu lalang. Pada ketika itu dia minta sikit bantuan, maka orang tanpa
tanpa teragak-agak untuk memberikan. Sebab tengok dia pakai kemas, nampak ni orang yang hebat dan sebagainya, orang bagi kat dia sikit yang diminta. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam pada hari yang lain pula dibuat, maknanya orang pengemis ni pakai baju asal dia pengemis, maka waktu tu dia minta tolong orang seorang pun tak peduli untuk membantu dia. Kita lihat bagaimana sifat manusia ini. Dia melihat kepada luaran, dia melihat kepada kebendaan, dia melihat kepada material dan sebagainya. Ini satu perkara yang juga kita boleh renung bersama dan kita ambil pengajaran. Dan itulah yang ada apabila saudara-saudara Yusuf itu, mereka melihat satu perkara yang melibatkan, bukan melibatkan apa kita kata rohani, ruh dan sebagainya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, maka dengan sebab itulah sewajarnya mereka itu hendaklah tidak melaksanakan ataupun membuat satu keputusan yang tergesa-gesa dalam perkara ini. Kerana yang pertamanya, bapa mereka Yaqub alaihi salam merupakan Nabi. Martabat Nabi ni bukan calang-calang. Maknanya kalau keputusan Nabi Yaqub ni keputusan Nabi, ianya sudah tentu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keduanya adalah bagaimana keimanan. Keimanan itulah yang memberi hidayah kepada Nabi Yaqub alaihi salam untuk ia mengikutinya, untuk melaksanakan sesuatu yang dia melebihkan Nabi Yusuf alaihi salam itu. Tetapi saudara yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka mereka, saudara-saudara Yusuf itu, mereka melakukan kesilapan, yang mana apabila mereka mengukur martabat kenabian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kepada Nabi Yaqub alaihi salam itu dengan ukuran keduniaan, masyarakat biasa, yang hidup biasa, sedangkan mereka harus tahu bahawa para Nabi alaihi wassalatu wassalam ini, mereka tidak mendahulukan sesuatu melainkan sesuatu yang telah didahulukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui arahan Allah, melalui hidayah Allah, melalui sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Para Nabi ini, mereka tidak melewatkan sesuatu yang dilewatkan oleh Allah Ta'ala. Mereka tidak melampaui batas-batas, hudud ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala walau sekecil mana sekalipun. Maka dengan sebab itu, berbeza dengan mereka masyarakat yang hidup mereka semata-mata dunia saja, mereka akan buat sesuatu, nak mempercepatkan, nak memperlewatkan, nak buat apa pun sesuatu, kadang-kala mengikut hawa nafsu semata-mata ataupun mengikut kehendak duniawi yang ada pada mereka. Maka sekiranya ikhwah Yusuf ataupun saudara-saudara Yusuf melihat ada tentang perkara ini, sudah tentulah mereka tidak akan meletakkan cemburu yang berlebihan, kerana mereka tahu kedudukan bapa mereka ini bukan calang-calang. Kedudukan bapa mereka itu adalah seorang Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah tentu sesuatu yang diambil tindakan itu adalah berada di atas kebenaran. Tetapi saudara yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, tetapi mereka dibutakan dengan pandangan-pandangan keduniaan yang tidak benar. Mereka menganggap sesuatu yang tidak benar seolah-olah kasih sayang bapa mereka itu satu kezaliman apabila ditumpahkan kepada adik mereka, tidak kepada mereka. Ini sesuatu perkara yang dilarang sebenarnya, kerana mereka tidak sewajarnya melakukan sedemikian. Maka dengan sebab itu kita lihat dalam ayat yang di hujung ayat 8 tu, Allah Ta'ala sebut di atas kalam mereka lah, inna abana lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya bapa kita ni dia kata adalah dalam keadaan tidak adil yang sangat-sangat nyata. Mereka menyatakan sedemikian keadaan bapa mereka, sedangkan benda ini tidak akan berlaku kerana bapa mereka ini adalah Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, dan disebut dalam ayat tersebut dalal. Apa itu dalal? Iaitu bila mereka kata tentang bapa mereka, inna abana lafi dalalim mubin. Dalal ini kalau ikut makna terjemahan biasa, sesat. Apakah di sini yang bermaksud mereka berkata kepada bapa mereka itu seolah-olah bapa mereka sesat? Sesungguhnya bapa kita sesat dengan kesesatan yang nyata. Adakah maknanya seumpama itu? Saudara yang dirahmati Allah, kalau kita melihat pandangan yang dikemukakan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau menyatakan firman Allah Ta'ala, inna abana lafi dhalalim mubin, itu bermaksud yang pertama, sesungguhnya bapa kita ini lafi dalam keadaan dalal, sesat.
Kalau ikut makna asalnya sesat, tetapi di situ bukan bermaksud sesat, bermaksud lafi khata'in min ra'ih. Kata Ibn Jauzi, dia kata maksud di situ adalah bapa kita ni dia salah dalam pandangan dia. Itu yang pertama. Dan begitu juga ia memberi pandangan antara lain bermaksud lafi dhalal an tariqis shawab, iaitu bapa kita ni berada dalam keadaan yang tak betul di jalan kebenaran, allazi yaqtadi ta'dil mahabbah fima bainana, yang sepatutnya lebih kasih sayang ni adil lah untuk kita semua. Jadi di situ sesuatu perkara yang disebut oleh Imam Ibn Jauzi yang nak menafsirkan maksud inna abana lafi dhalalim mubin, iaitu bapa kita ini berada dalam dhalal. Dhalal itu maknanya silap. Mereka menganggap sedemikian. Saudara yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, begitu juga selain daripada makna tersebut, disebut juga dalam Al-Quran perkataan dhalal itu dalam beberapa ayat dengan makna-makna yang tertentu. Apa maknanya saudara? InsyaAllah untuk mengetahuinya kita akan sambung pada seri yang akan datang. Untuk kali ini sekadar itu dulu. Sekian dulu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.